Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hazi bin Muhammad Nur Hisham. So hari ini saya dan kawan-kawan saya ataupun kumpulan saya, iaitu Muhammad Danish Rifki dan Muhammad Aizat, akan menerangkan tentang pengecualian dalam pengiraan faraid biasa. Okey, kita tengok kepada maksud pengecualian. Pengecualian yang dimasukkan dalam tajuk tersebut adalah cara untuk kita mengira ataupun kaedah untuk kita mengira faraid ini adalah berbeza daripada kaedah-kaedah yang biasa. So, pengecualian ini haruslah diketahui ataupun difahami dengan cara yang betul. Kalau tak, pengiraan kita akan menjadi salah. So, terdapat tiga pengecualian, iaitu Al-Umariyatain. Yang kedua adalah Al-Mushtarakah. Dan ketiga adalah Al-Aqdariyah. So, kita tengok dulu apakah itu Umariyatain. Okey, Umariyatain ini akan berlaku apabila dua kes tersebut terjadi. Dua kes berikut terjadi. Yang pertama adalah ahli waris si mati hanya mempunyai suami, bapa dan ibu. So, bahagian ibu ni akan menjadi 1/3 daripada harta-harta tersebut. So, yang kes kedua adalah si mati mempunyai hanya waris. Si mati ni tak mempunyai anak, tak mempunyai saudara mara. Saudara mara memang tak ada kena mengena. Tapi si mati ni tidak mempunyai anak dan hanya mempunyai isteri, bapa dan ibu. Dan ibu akan mendapat 1/3. Kenapa ibu hanya mendapat 1/3? Lepas ni kita akan tengok. So, kita tengok daripada peristiwa yang terjadi pada zaman Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Sayyidina Umar Al-Khattab. Okey, pada zaman tersebut, saya ringkaskan cerita ni lah. So, okey, pada zaman tersebut, Sayyidina Umar ni telah menyelesaikan satu masalah pengiraan faraid yang terjadi pada zaman tersebut. Kes yang saya sebutkan tadi terjadi pada zaman Sayyidina Umar. So, Sayyidina Umar ni telah menyelesaikan pengiraan tersebut mengikut apa yang ditulis dalam Al-Quran. So, Sayyidina mengatakan si ibu ni hanya mendapat 1/3 daripada baki yang baki harta faraid tu. Ibu hanya mendapat 1/3. So, keputusan yang telah dibuat oleh Sayyidina Umar telah diikuti oleh sahabat-sahabat yang lain, iaitu Sayyidina Osman bin Affan, Sayyidina Zaid bin Sabitah, dan yang ketiga adalah Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Mereka membuat keputusan demikian adalah kerana bapa akan mendapat bahagian yang berkurang sekiranya ibu mengambil haknya, iaitu 1/3. So, kat sini ada dalil-dalil bagi menyokong bahagian ibu memperoleh 1/3 daripada ayat. Maksudnya macam mana? Ibu memperoleh 1/3 daripada harta-harta faraid tersebut. 1/3 baki daripada harta faraid. So, dalil. So, daripada okey, maksud daripada dalil tersebut adalah jika dia meninggal dunia, tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh ibu bapanya sahaja, maka ibunya akan mendapat 1/3. So, iaitu bahagian seorang lelaki sama dengan bahagian dua orang perempuan. So, 1/3 untuk ibu dan 2/3 untuk bapa. So, dalam ayat pertama iaitu pada makna maka ibunya mendapat 1/3. Oleh sebab dalam ayat ini dinyatakan 1/3 secara mutlak, iaitu tidak dikaitkan sesuatu, maka terdapat dua kemungkinan, iaitu sama ada 1/3 daripada harta pusaka daripada keseluruhan 1/3 ataupun 1/3 daripada baki setelah suami atau isteri bahagian mereka mengambil bahagian mereka. Okey, kita tengok kemungkinan dia macam mana kita kira. Okey, kat sini kita ada pengiraan yang pertama, pengiraan yang kedua, iaitu untuk suami, bapa, isteri. Suami, bapa dan ibu. Yang kedua adalah isteri, bapa dan ibu. So, kita tengok dulu macam mana kita kira untuk suami, bapa dan ibu. So, yang first kali, kalau contoh isteri meninggal, so tinggal kat situ anak-anak tak ada, tinggal suami, bapa dengan isteri. So, suami ni akan mendapat 1/2 daripada harta isteri.
1/2 daripada 6 iaitu 3. So 1/2 6. So 1/2 untuk suami tinggal 3. So 3 untuk bapa dan ibu. So ibu ni akan mendapat 1/3 daripada 6. 1/3. Kalau contoh kita kira 1/3 daripada harta keseluruhan. So 1/3 daripada 6 adalah 2. So ibu akan mendapat 2. Maknanya apa yang tinggal untuk bapa adalah 1. So kalau kita tengok dekat sini, ibu dapat 2 dan bapa dapat 1. So bahagian ibu lebih banyak 1/6 daripada bapa. Kalau contoh kita tengok yang lain pula, jika suami meninggal, hanya tinggal waris isteri, bapa dan ibu. So daripada 12, isteri akan mendapat 1/4 daripada harta suami. So maknanya daripada 12, 1/4 adalah 3. 3, ibu akan mendapat 1/3 daripada 12. So 1/3 kali dengan 12 sama dengan 4. So ibu akan mendapat 4 dan bapa akan mendapat 5. Baki daripada tu, bapa akan mendapat 5. So bahagian bapa hanya lebih 1/12 daripada ibu. Okey, itu pengiraan yang pertama. So kita tengok balik pengiraan yang kedua. Pengiraan yang kedua, bila kita ambil 1/3 daripada baki setelah kita bagi kepada ibu, kita bagi kepada bapa, suami dan isteri. Kita tengok kiraan dia macam mana. Kita ambil yang pertama dulu, suami, bapa dan ibu. Suami, bapa dan ibu. Macam tadi juga. So daripada 6, kita ambil yang 6. Kita ambil yang senang sangat nak kira daripada 6 tadi. So first kali kita bagi suami. Suami 1/2 daripada harta keseluruhan. Sebenarnya 6, suami punya 1/2. So kita tolak dengan 3. So tinggal 3. So tinggal 3. 1/3 daripada baki. So 1/3 daripada 3 ni, iaitu 3 1/3. So 1 untuk ibu dan 2 ni untuk bapa. So bapa akan mendapat lebih daripada ibu. So kita tengok jika situasi yang kedua, iaitu isteri, bapa dan ibu. Maknanya suami meninggal, tinggal isteri, bapa dan ibu sebagai waris. So kita tengok balik. Daripada 4, isteri akan mendapat 1/4 daripada harta suami, iaitu 1/4 maknanya sama dengan 1. So tinggal 3. So 3 ni, kita tengok ibu akan mendapat 1/3 daripada baki tersebut. 1/3 maknanya ibu juga akan mendapat 1 dan bapa akan mendapat 2. So maka pembahagian secara 1/3 baki kepada ibu menepati dalil ayat yang kedua itu. Bahagian seorang lelaki sama dengan bahagian 2 orang perempuan. So tadi ada dalil yang mengatakan bahagian seorang lelaki sama dengan bahagian 2 orang perempuan. Maknanya perempuan akan mendapat 1/3 dan lelaki akan mendapat 2/3. Okey, faham dekat situ? Okey. Pada kedua kes ini, bapa mendapat bahagian sekali ganda berbanding bahagian ibu. Ya. Okey. Kita kepada gelaran. Gelaran yang diberikan pada kes-kes yang saya terangkan tadi adalah Al-Umariyatain. Dua kes ini terkenal dengan beberapa gelaran. Di antaranya Al-Umariyatain. Al-Umariyatain ini dikenal sebagai Al-Umariyatain kerana Saidina Umar adalah orang yang pertama memberi fatwa 1/3 kepada ibu dalam kes ini. So kenapa kita panggil Al-Umaratain? Kerana benda ni keluar daripada Saidina Umar, daripada mulut Saidina Umar radhiyallahu anhu. So gelaran yang kedua kita boleh panggil dia Al-Garrawain. Al-Garrawain. Kenapa kita bagi gelaran Al-Garrawain kat dia? Ialah kedua kes hangat dibincangkan seperti bintang Al-Aghar yang terang. So So yang ketiga adalah Al-Gharimatain. Al-Gharimatain, kenapa kita kena panggil Al-Gharimatain, adalah suami dan isteri, keduanya seperti bersahabat. So suami dengan isteri ni, dia akan bagi benda tu macam mana orang kata, memang bersahabat. Dia akan bagi lebih dekat suami ataupun isteri.
So, yang keempat adalah Algaribatai. Algaribatai adalah dua kes ini merupakan masalah yang asing daripada masalah-masalah faraid yang lain. Sebab tu kita panggil dia pengecualian dalam pengiraan faraid biasa. So, itu saja daripada saya. Saya serahkan kepada kawan saya, Muhammad Danish Rifki. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan sambung mengenai pengecualian dalam kiraan faraid. Okey. Al-Mustitarakah. Masalah ini timbul kerana saudara-saudara si mati akan berkongsi yakni al-Mustitarakah tu dalam pembahagian faraid. Masalah ini berlaku apabila ahli-ahli waris terdiri daripada yang pertama suami, ibu, saudara lelaki, si ibu sebapa atau dia bersama saudara perempuan si ibu sebapa. Yang keempat, saudara lelaki atau saudara perempuan si ibu dalam keadaan 1/3 iaitu 2 orang atau lebih. Masalah ini berlaku jika mengikut kaedah pengiraan faraid yang biasa. Maka saudara lelaki seibu sebapa tidak akan mendapat bahagian kerana tiada baki yang tersisih. Sedangkan hubungan dia dengan si mati terlebih kuat, iaitu si ibu sebapa tu berbanding dengan saudara selelaki si ibu. Hanya si ibu saja. Okey, seterusnya cara mengatasi kaedah agar saudara lelaki seibu sebapa mendapat juga bahagian daripada pusaka ialah dengan yang pertama, menggabungkan saudara seibu sebapa bersama saudara seibu dalam menerima bahagian saudara seibu iaitu 1/3. Seolah-olah saudara seibu sebapa itu seperti saudara seibu. Yang kedua, kemudian bahagian 1/3 tersebut dibahagikan sama rata antara mereka, tidak kira sama ada lelaki atau perempuan, si ibu sebapa atau si ibu tersebutlah. Kesemuanya dibahagi secara sama rata. Seterusnya kisah al-Mushtarakah. Yang pertama, pada zaman Khalifah Umar Al-Khattab telah dibawakan masalah ini pada kali pertama. Ketika itu Saudara Umar telah menghukum bahawa saudara lelaki seibu sebapa tidak mendapat bahagian kerana tiada lelaki yang tinggal daripada pusaka. Pada tahun berikutnya berlaku satu masalah yang sama seperti tahun sebelumnya. Maka Sayyidina Umar ini menetapkan hukuman seperti yang telah beliau tetapkan pada masalah pertama sebelum ini. Namun salah seorang daripada ahli waris tidak berpuas hati lalu berkata, "Wahai Amirul Mukminin, jika diandaikan bapa kami tiada seperti seekor kedai atau sebiji yang dilemparkan ke laut, bukankah ibu kami iaitu saudara si ibu dan saudara si ibu sebapa merupakan orang yang sama?" Akhirnya Sayyidina Umar pun telah bersetuju dengan pandangan ini lalu menetapkan hukuman bahawa saudara seibu sebapa dan saudara seibu sama-sama berkongsi bahagian 1/3 itu. Seterusnya gelaran. Baik, masalah ini diberikan beberapa gelaran, iaitu yang pertama Al-Umariyah. Sayyidina Umar yang pertama menghukumnya. Yang kedua Al-Humariyah. Ahli waris menyebut perkataan kedai semasa menyatakan rasa tidak puas hati kepada Sayyidina Umar. Yang ketiga Al-Hajariyah. Waris menyebut perkataan batu. Yang keempat Al-Yamiyah. Waris menyebut perkataan laut. Baik, sekian itu saja daripada saya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada rakan kumpulan saya. Okey, seterusnya kita tengok yang ketiga, Al-Aqdariyah. Masalah ini berlaku ketika datuk bersama saudara, iaitu pada kes ahli waris. Hanya datuk, ibu, suami, saudara perempuan seibu sebapa atau saudara perempuan sebapa dalam keadaan berseorangan. Masalah yang berlaku seperti mana yang kita ketahui dalam tajuk datuk bersama saudara, bahagian yang menguntungkan datuk dalam masalah ini adalah 1/6 berbanding 1/3 baki dari muqasamah. Menurut ijma' ulama', bahagian datuk tidak boleh berkurang daripada 1/6 jika terdapat ahli fardu bersama datuk dan saudara tersebut. Masalah ini berlaku jika dilakukan penyiraan biasa, maka bahagian datuk akan berkurang daripada 1/6 kepada 1/9, yakni aul. Dan ini menyalahi ijma' kerana bahagian datuk tidak boleh kurang daripada 1/6 ketika adanya ahli fardu. Maknanya tak boleh kurang daripada 1/6 bila ada ibu dan juga suami. Okey, kita lihat contoh di bawah. Si suami akan mendapat 1/2 bahagian. Si ibu pula akan mendapat 1/3 bahagian. Si datuk pula akan mendapat 1/6 bahagian dan juga seorang saudara perempuan seibu sebapa pula akan mendapat 1/2 bahagian. Cara mengatasi. Maka cara penyelesaian masalah ini ialah dengan cara yang pertama, bahagian ibu dan suami dikekalkan. Yang kedua, bahagian datuk dan saudara perempuan seibu sebapa dicampurkan. Yang ketiga, kemudian bahagian tersebut dibahagikan antara mereka dengan nisbah datuk mendapat 2 kali ganda daripada saudara perempuan seibu sebapa, iaitu datuk mendapat 2/3 dan saudara perempuan seibu sebapa mendapat 1/3 daripada saham 4. Okey, kita tengok contoh kat bawah. Si suami akan mendapat 1/2, ibu pula akan dapat 1/3, datuk akan mendapat 1/6 dan saudara perempuan seibu sebapa akan mendapat 1/2. Total ada 27. Jadi si suami tadi akan mendapat 9 bahagian, ibu akan dapat 6, datuk akan dapat 8, saudara perempuan tadi dia akan dapat 4. Sebab datuk dia tak boleh berkurang, dia kena lebih daripada saudara. Gelaran. Masalah ini terkenal dengan gelaran Al-Aqdariyah yang bermaksud mengeruhkan kerana ia mengeruhkan mazhab Sayyidina Zaid bin Thabit. Ada pendapat menyatakan masalah ini berlaku daripada kematian seorang wanita daripada Bani Aqdar. Pendapat lain pula mengatakan bahawa datuk telah mengeruhkan bahagian saudara perempuan. Jadi itu sahaja daripada saya dan juga ahli kumpulan yang lain. Yang mana baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang berkurang itu datang daripada kelemahan diri kami sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.